lintasan rata atau orang ramai memanggilnya sebagai lintasan kereta api merupakan sebuah kawasan di mana landasan kereta api melintasi sebuah jalan pada aras yang sama. Lintasan rata ini bertujuan untuk memastikan bahawa kereta api itu dapat melintasi sebuah jalan raya dengan selamat dan juga memastikan bahawa pengangkutan di jalan raya dapat melintasi dengan selamat tanpa sebarang kemalangan. Anda boleh menjumpai lintasan rata ini kebanyakannya di kawasan landasan kereta api tunggal tanpa elektrik. Kecuali di satu kawasan yang unik di Kuala Lumpur, iaitu di Kampung Kasipilih, di mana landasan tersebut adalah landasan kereta api tunggal tetapi berelektrik dan mempunyai lintasan rata di situ. Berikut merupakan jenis-jenis lintasan rata yang terdapat di negara kita. Lintasan rata awam biasanya diuruskan atau dikendalikan oleh sebuah operator kereta api bagi landasan tersebut. Lintasan rata awam ini mempunyai penjaga yang bertugas, mempunyai pondok gate untuk penjaga berteduh, mempunyai palang atau pintu untuk memastikan kenderaan disekat apabila kereta api hendak lalu, papan amaran yang termasuk juga lampu dan bunyi siren, juga mempunyai sistem persemboyanan lintasan rata untuk mengawal pergerakan kereta api melalui lintasan rata tersebut. Lintasan rata persendirian ataupun swasta dikendalikan oleh kaki tangan bagi sebuah kilang atau peladang atau kontraktor bagi kawasan kilang atau kawasan pembinaan bagi kawasan tersebut. Seperti lintasan rata awam, mereka mempunyai penjaga yang bertugas, mempunyai palang dan pintu untuk mengawal pergerakan kereta melintasi lintasan rata dan juga mempunyai papan amaran. Walau bagaimanapun, sistem persemboyanan lintasan rata untuk lintasan rata persendirian ini tidak diperuntukkan. Apabila sebuah jalan raya utama ditutup untuk kerja pembinaan seperti pembinaan EDTP, maka jalan tersebut terpaksa dilencongkan ke jalan lain dan sekiranya ingin melalui sebuah landasan kereta api, maka sebuah lintasan rata kerja terpaksa dibina atas sebab-sebab tersebut. Lintasan rata kerja ini juga dibina untuk memudahkan pergerakan jentera pembinaan di kawasan pembinaan bagi sebuah kawasan yang melalui landasan kereta api tersebut. Lintasan rata kerja ini hanya bersifat sementara, maka sebab itulah lintasan rata ini juga dinamakan sebagai lintasan rata sementara. Sekiranya lintasan rata kerja tersebut adalah sebuah lintasan rata awam, maka sifatnya adalah sama seperti mana lintasan rata awam. Sekiranya lintasan rata kerja tersebut merupakan lintasan rata persendirian, contohnya di kawasan pembinaan, ciri-ciri lintasan rata sementara tersebut adalah sama seperti mana ciri-ciri lintasan rata persendirian. Lintasan rata haram dibina kebiasaannya oleh penduduk di sebuah kawasan kampung atau di sebuah kawasan yang terpencil yang mempunyai laluan kereta api. Lintasan rata ini sangat berbahaya untuk dilintasi kerana ia tidak mempunyai penjaga yang menjaga kawasan tersebut, tidak mempunyai palang atau pintu yang mengawal pergerakan, tidak mempunyai papan amaran ataupun lampu dan siren lintasan rata. Okey, so nampak juga muka saya. Selalu dengar suara kan. Okey, jadi mungkin ada yang tertanya bagaimana penjaga gate tersebut boleh tahu sebuah train itu akan tiba di lintasan rata ataupun tidak. Macam mana dia boleh tahu? Itu sebab itu ada yang pernah tanya saya di komen pada video kereta api sebelumnya. Jadi untuk bahagian video ini saya akan terangkan sikit bagaimana perjalanan ataupun flow pekerja kereta api itu, pekerja lintasan rata tersebut bekerja. Okey, katakanlah saya merupakan penjaga gate lintasan rata bagi lintasan rata A. Katakan contoh, bukan betul contoh. Okey, jadi macam mana saya nak tahu bahawa train tu nak sampai di lintasan rata kawasan saya tu ataupun tidak? Okey, dekat sini ada terbahagi pada dua bahagian. Yang pertama ialah situasi di mana lintasan rata tersebut terletak di dalam kawasan blok. Maksudnya dia di luar kawasan kereta api. Jadi yang ini bagaimana? Okey, kalau yang macam ni, saya akan mendapat maklumat bahawa kereta api itu akan sampai melalui panggilan telefon daripada penjaga gate sebelumnya.
Okey, katakanlah saya mendapat telefon daripada penjaga gate yang sebelumnya dan dia kata, okey, train 42 naik lepas gate sebelumnya pada jam 6.05 pagi. Maka saya akan mendapat maklumat bahawa train tersebut telah melepasi lintasan rata sebelum saya, dan masa tu saya akan dapat maklumat, ambil maklum bahawa train akan tiba di kawasan saya sebentar lagi. Ataupun kalau sebelum kawasan saya merupakan sebuah stesen kereta api, maka pengurus stesen sebelumnya akan kontak saya benda yang sama untuk memberi maklumat bahawa train telah bertolak dari stesen sebelumnya. Bagi situasi lintasan rata yang terletak di dalam kawasan stesen, maksudnya lintasan rata tersebut terletak berhampiran dengan stesen kereta api, contohnya seperti di Segamat, di Bekok suatu masa dahulu ataupun di Paloh, maka mereka akan mendapat maklumat bahawa train akan tiba melalui pengurus stesen bagi stesen kereta api di kawasan tersebut. Maka selepas daripada mendapat maklumat daripada panggilan telefon tersebut, maka penjaga gate akan melakukan sebuah anggaran masa untuk membuat anggaran bilakah train akan sampai di lintasan tersebut. Contohnya macam tadi saya dapat maklumat bahawa train 42 naik. Okey, 42 naik akan dah lepas tadi pukul 6.05 pagi. Maka katakan perjalanan kereta api tersebut dari kawasan sebelumnya sehingga ke kawasan saya adalah dalam 15 minit. Maka saya akan buat anggaran masa dalam masa 15 minit juga. Nak buat anggaran masa tu boleh guna timer dekat phone anda ataupun gunakan sebarang pengira masa. Jangka masa ni tak semestinya 15 minit macam saya katakan sebentar tadi. Ini bergantung pada pengalaman pekerja kereta api tersebut. Mereka lebih mengetahui bagaimana anggaran masa tersebut. Okey, jadi katakan saya dah buat jangka masa, saya buat jangka masa tengah buat kiraan 15 minit dan dah habis tamat dan dah habis dah 15 minit. Maka saya akan bolehlah mulakan kerja, membuat kerja membuka gate dah, tutup gate semua. Kebiasaannya penjaga gate akan tutup sekitar dalam 3 hingga 5 minit sebelum jangka masa itu tamat. Contohnya macam saya kira 15 minit, maka 5 minit ataupun 3 minit sebelum kiraan tu tamat, saya dah boleh start tutup gate. Jadi bila mana pekerja tu dan akan mula membuat kerja merendahkan gate, maka dia akan bersiap sedialah pakai baju warna oranye tu, kena ada bendera dan segala kelengkapan yang dia perlu sediakan lah. Baik, sekarang macam mana dia nak tutup gate tu semua? Sebab kita semua tahu gate tutup, gate buka, tapi macam mana operasi dia? Okey, so sebelum gate tu nak tutup, pertama sekali yang dia perlukan adalah untuk tekan switch amaran jalan raya. Switch amaran jalan raya ini ialah switch papan amaran dan lampu dan siren di lintasan rata. Jadi bila tekan switch itu, maka lampu akan menyala secara berselang-seli ataupun mungkin juga lampu tu akan menyala dua kali. Dua lampu tu menyala serentak, menyala dan tak menyala. Bergantung kepada sistem tu macam mana. Tak semestinya lampu tu menyala berselang-seli. Sebab kadang-kadang macam saya kata tadi, ada juga yang dia menyala dua serentak. Tak kisahlah macam mana dia punya cara, kebiasaan berselang-seli lah. Tapi asalkan lampu itu dah cukup memberi perhatian kepada kenderaan atau kereta lori semua bahawa gate akan ditutup sebentar lagi. Dan juga mempunyai bunyi siren yang memang cukup kuat lah untuk kereta itu dengar dan tahu bahawa gate akan tutup sebentar lagi. Okey, selepas dia dah hidupkan amaran jalan raya, amaran lampu dan siren tu, maka sebelum dia nak tutup gate, penjaga gate tersebut kena pastikan bahawa keadaan trafik adalah lancar dan selamat. Maksudnya kereta tak ada ataupun kereta berhenti di lintasan rata untuk memudahkan dia merendahkan gate. Ataupun kalau setengah lintasan rata, ada setengah lintasan rata yang diperuntukkan sekali lampu isyarat. Dia tak semestinya dia ada lampu amaran siren yang dua tu, tetapi dia juga ada lampu isyarat warna hijau, kuning dan merah. Maka bila lampu dah tukar warna merah, maka barulah dia boleh merendahkan gate. Bila kedua-dua situasi ini dipenuhi, trafik lancar, tak ada kereta ataupun lampu dah tukar warna merah sekiranya diperuntukkan, maka barulah pagar itu boleh direndahkan seperti biasa. Namun begitu,
Ia tidaklah semudah yang kita sangkakan, sebab ada juga setengah kereta ataupun lori ataupun pemandu di jalan raya yang tidak berhenti walaupun lampu dan amaran siren dinyalakan. Contohnya seperti di lintasan rata Keluang. Macam mana kalau macam kereta tak berhenti juga nak lalu, tapi gate dah tutup, dah tunggu lama, dah seminit lama tunggu untuk tutup gate, tapi kereta masih lagi bergerak. Jadi macam mana nak buat untuk situasi begini? Dia kena tutup gate juga, tapi secara paksaan. Contohnya seperti yang saya katakan tadi di lintasan rata Keluang, di mana penjaga tersebut terpaksa tutup walaupun kita masih lagi bergerak, tetapi dengan syarat dia kena tahan gate sekejap untuk membenarkan setengah kereta yang masih lagi melintasi jalan raya. Tahan gate ni maksudnya macam, kalau ini palang, dia nak turunkan palang, tapi ada kereta nak lalu, maka dia tahankan palang dengan menaikkan semula palang tu sekejap, kemudian turunkan balik. Sekiranya kenaturan tak ada, dia dah boleh turunkan semula. Jadi itu dah tahan gate. Penjaga gate dia kena ada skill tahan gate ni, sebab macam saya cakap tadi lah, walaupun gate tengah tutup, tapi ada juga kereta ataupun motor ataupun pemandu penunggang motosikal yang masih lagi nak merentasi lintasan rata tersebut. Jadi dia kena tahan jugalah untuk pastikan keselamatan jalan raya dan juga kereta api tersebut. Katakanlah palang dah direndahkan sepenuhnya, tapi ada kereta yang tersangkut dekat tengah-tengah lintasan rata. Apa yang akan berlaku? Apa yang patut dilakukan? Maka penjaga dia kena buka semula palang itu, bagi kereta itu lepas, barulah boleh rendahkan palang itu semula. Ya Allah. Setelah palang direndahkan, kereta tak ada sangkut dekat tengah landasan kereta api, kereta pun dah berhenti dengan selamat, maka barulah penjaga gate tekan satu butang ini dinamakan sebagai butang slot. Slot ini ialah maksudnya persemboyanan lintasan rata yang dislotkan. So bila tekan butang tu, maka semboyan-semboyan yang dislotkan ke lintasan rata akan bertukar kepada aspek bebas ataupun tukar pada warna hijau untuk membenarkan tren melintasi lintasan rata itu dengan selamat. Semboyan tu dia bergantung, tak semestinya dia adalah semboyan gate lintasan rata. Kalau macam saya katakan lintasan rata tersebut di kawasan blok, maka dia akan diperuntukkan semboyan gate lintasan rata dan semboyan tersebut diserotkan ke sistem lintasan rata tersebut. Kalau lintasan rata tersebut terletak di kawasan stesen, maka akan ada beberapa semboyan stesen yang diserotkan untuk ke sistem lintasan rata. Hanya bergantung kepada lintasan rata itu terletak di kawasan mana. Bagi kes lintasan rata yang terletak di dalam kawasan stesen ataupun lintasan rata terletak berhampir dengan kawasan kereta api, katakan kereta api dah sampai ke stesen kereta api, dia dah berhenti. Kereta api tersebut akan berhenti di stesen pada tempoh yang lama, maka penjaga gate dia akan mendapatkan kebenaran kepada pengurus stesen sama ada dia dibenarkan untuk membuka palang semula ataupun tidak. Kalau dibenarkan daripada pengurus stesen, maka penjaga gate akan batalkan slot. Maksud batalkan slot ni maksudnya dia tukarkan semula aspek bebas kepada aspek bahaya, hijau ke merah, supaya train tak boleh lalu sebab palang nak buka semula. Jadi dia akan batalkan slot dan dia akan buka palang semula untuk seketika kereta jalan dahulu. Kemudian dengan syarat bila mana kereta api tu nak bertolak semula dari stesen kereta api, maka dia akan rendahkan gate tu semula untuk kereta api bergerak seperti biasalah, bertolak dari stesen kereta api. Tetapi kalau pengurus stesen tersebut tidak membenarkan penjaga gate untuk membuka gate semula, maka dia kena tunggu gate itu direndahkan sampailah kereta api dah lepas, barulah gate itu akan dibuka semula.
Jadi ini bergantung kepada kebenaran daripada pengurus stesen tersebut. Jadi kalau kereta api tu dah mula berlepas ataupun kereta api dah menghampiri lintasan rata tersebut, bila dia dah nampak kereta api tu dah nak bergerak ataupun menghampiri lintasan rata, dia dah nampak kereta api, maka dia akan mengangkat satu bendera hijau. Saya tak ada bendera hijau, tapi anggaplah saya angkat bendera hijau. Okay, so bendera hijau ni memberi maksud bahawa ia adalah syarat bebas. Maksudnya train dibenarkan untuk melintasi lintasan rata dengan selamat, tapi dengan syarat bahawa penjaga gate tersebut perlu pastikan bahawa lintasan rata tersebut adalah selamat. Okey, anda biasa lihat penjaga gate dia angkat bendera hijau je kan. Tetapi sebenarnya penjaga gate dia ada 3 warna bendera, iaitu warna hijau, warna kuning ataupun warna oranye dan juga warna merah. Warna hijau macam saya cakap tadi, train dibenarkan untuk melepas melalui lintasan rata dengan selamat. Okey. Lepas tu kita ada bendera warna merah. Bendera warna merah ini hanya akan diangkat sekiranya terdapat suatu kemalangan ataupun suatu yang tidak diingini berlaku di lintasan rata tersebut. Contohnya lah, kereta api dah nak sampai ke lintasan rata, tiba-tiba ada kereta tak boleh brake, terlanggar palang dan dia terberhenti ke atas landasan kereta api. Ini sebab dia terlanggar palang tadi. Jadi bila ini berlaku, maka dia perlu mengangkat bendera merah dan memberi isyarat dekat-dekat dengan kereta api tu supaya dia kena berhenti. Kereta api tu kena berhenti sebab ada kemalangan kat depan dia. So dia wajib angkat bendera merah tersebut sekiranya terdapat masalah yang berlaku pada lintasan tersebut. Okay. Masalah tu tak semestinya pada aksiden atau apa. Dia sebarang kemalangan ataupun kejadian tidak ingin berlaku yang menyebabkan train terhalang untuk melalui lintasan rata tersebut, maka dia perlu mengangkat bendera merah. Kemudian penjaga gate juga ada sebuah bendera warna oranye ataupun warna kuning. Okey, sejujurnya saya jarang nampak penjaga gate dia bawa bendera warna oranye tu. Tapi sebenarnya mereka ada bendera warna oranye. Bendera warna oranye ini hanya diangkat sekiranya train dibenarkan berlalu macam biasa seperti mana bendera hijau. Tetapi ada sesuatu yang menyebabkan pergerakan tu itu diperlahankan atas sebab halangan tersebut. Dia bukan halangan penuh, tetapi train boleh makan lalu tapi dia terpaksa pandu secara perlahan. Contohnya macam lintasan rata kawasan ini, depannya ada sebuah kawasan pembinaan, maka dia harus mengangkat bendera warna oranye untuk berisyarat bahawa train dibenarkan berlepas tetapi dalam keadaan pandu perlahan sebab ada kawasan pembinaan di kawasan situ. Jadi dia kena angkat bendera warna oranye. Jadi itulah 3 bendera untuk penjaga mesti ada, itu warna hijau, warna merah dan juga warna oranye. Kemudian bila mana kereta api tersebut dapat melintasi melalui lintasan rata itu dengan selamat, tak ada apa-apa yang tertinggal, semua lengkap, maka penjaga kebiasaannya yang saya lihat dia akan menghayurkan bendera hijau itu sebanyak 3 kali. So, ataupun menghayurkan bendera itu 3 kali. Itu bermaksud bahawa train tersebut telah melepasi dengan selamat, tak ada tertinggal, tak ada yang terputus, tak ada apa-apa. Semua selamat, dah melepasi dengan selamat. Jadi dia akan hayurkan bendera hijau tu 3 kali. Tapi ada setengah yang tak buat. Jadi saya rasa benda itu tidak wajib pun sebenarnya untuk dilakukan. Tapi kalau yang dilakukan, ia sekadar memberi isyarat je lah, dan maksudnya ini lebih baik. Okey, jadi bendera yang saya nyatakan tadi itu adalah untuk waktu siang. Sebab waktu siang kita boleh nampak warna bendera. Tapi waktu malam, kita tak boleh nampak warna bendera tersebut. Jadi mereka juga diperuntukkan sebuah lampu suluh untuk memberi isyarat kepada kereta api yang akan melalui lintasan tersebut. Fungsi sama seperti mana angkat bendera pada waktu siang. Okey, lepas train tu dah sama dengan melepasi lintasan rata, sebelum dia nak buka gate, dia kena tekan butang pembatas throttle tersebut. Pembatas throttle ni macam saya cakap tadi, pembatas throttle dia akan kembalikan aspek bebas pada semboyan yang disebabkan kepada aspek bahaya. Maksudnya tukar daripada warna hijau kepada warna merah. Sebab kalau tak tekan pembatas throttle, then kita boleh buka lah. Sebab gate hanya boleh dibuka apabila aspek semboyan tersebut adalah aspek bahaya atau warna merah. Jadi tekan butang pembatas throttle, lampu tukar kembali ke warna merah semboyan tersebut, maka barulah dia boleh angkat gate tersebut dan kereta pun boleh melintas lintasan kereta api itu dengan selamat. Lepas kereta api tersebut dah melalui kawasan tersebut, maka penjaga gate tersebut akan membuat panggilan ke lintasan kereta api ataupun pengurus stesen bagi stesen yang berikut dia untuk memberi maklumat bahawa train tersebut telah melepasi
lintasan rata di kawasan saya. Jadi saya akan buat panggilan, contohnya kawasan seterusnya lepas saya ialah kalau lintasan rata, maka saya akan kontak penjaga lintasan rata yang berikutnya, akan kata okey, Pak perlu naik lepas kawasan saya pada pukul 7 pagi. Jadi penjaga yang berikutnya akan mendapat maklumat yang train dah lepas pada pukul 7 pagi di kawasan saya dan dia kena ready lah. Okay? Ataupun kalau yang seterusnya bukan sebuah stesen kereta api, tak ada lintasan rata, maka saya akan kontak pada pengurus stesen yang berikutnya. Benda yang sama, maka pengurus stesen berikutnya akan ambil maklumat. Dan itulah kerja beliau untuk bagaimana daripada sebelum turun gate dan sehinggalah lepas buka gate. Okay? Dan semua aktiviti yang dia lakukan itu, dia mestilah rekodkan dekat sebuah buku pencetak rekod yang disediakan. Dia kena catatkan train apa yang nak lalu, pukul berapa dia tutup gate, pukul berapa train lalu kawasan lintasan rata, pukul berapa dia buka gate, dan segala info-info lain yang perlu dicatatkan dalam buku tersebut. Okey, penjaga gate tak semestinya kerjanya hanya setakat turun gate, buka gate, bukan itu saja. Penjaga gate sebenarnya ada banyak tugas-tugas lain dia yang dia kena penuhi. Contohnya seperti memastikan tak ada sebarang objek berada di atas guardrail. Jadi itu ialah guardrail. Dia kena pastikan bahawa guardrail itu adalah selamat, sebab kalau ada apa-apa objek di atas guardrail tersebut boleh menyebabkan train itu tergelincir ataupun mempunyai kemalangan. Dan juga kena pastikan bahawa celah-celah guardrail tu dia kena bersihkan juga. Maksudnya antara rail dengan guardrail tu dia kena bersihkan lubang-lubang celah rail tersebut, sebab itu juga akan menyebabkan kegelinciran kalau tidak dibersihkan. Seorang penjaga gate sebelum dia memulakan tugas dia, memulakan dia punya shift dia dekat lintasan rata tersebut, dia kena periksa dan dia kena uji segala alat-alat dan radas seorang persempurnaan gate. Maksudnya dia kena uji gate itu adakah dia sempurna, ada rosak tak, lampu amaran siren tu ada masalah atau tidak, dia punya slot persempurnaan gate tu berfungsi atau tidak. Jadi dia kena pastikan bahawa semua radas persempurnaan gate lintasan rata itu dapat berfungsi dengan selamat. Dan dia juga perlu semak sama ada penutup itu ada atau tidak. Okey, penutup ni apa? Penutup ini ialah dia kena pasang dekat atas rail sekiranya lintasan rata itu terdapat sebarang masalah, contohnya macam ada kemalangan ataupun ada tanah runtuh ke, banjir ke apa. Jadi dia kena pasang penutup dekat atas rail untuk supaya kereta api tahu bahawa ada halangan di hadapannya. Okey, dan setiap penutup tu dia ada jarak-jarak dia yang tertentu untuk dipasang. Untuk maklumat lanjut, ini gambar yang saya rujukan kepada anda semua. Dia juga perlu memastikan bahawa bendera semua lengkap, merah, oranye dan hijau. Lampu suluh untuk digunakan waktu malam itu juga perlu berfungsi dengan baik. Dan dia juga kena pastikan ada baju pemantau cahaya. Maksudnya baju yang warna oranye yang ada strap warna putih tu. Sebab apa? Sebab untuk memastikan kalau contohnya waktu malam ataupun waktu hujan atau waktu yang vision tak berapa nampak, pemandangan tak berapa nak clear, maka dia kena pakai baju pemantau cahaya. Dia pastikan bahawa cahaya tu dipantul supaya boleh nampak ada penjaga gate kat situ. Penjaga gate tersebut juga perlu memastikan bahawa kawasan lintasan rata tersebut adalah bersih, sempurna, tak ada sebarang cacat celah. Kalau ada berlaku sebarang masalah, dia perlu melaporkannya kepada pengurus stesen bagi kawasan tersebut. Jadi itulah antara tugas-tugas lain bagi penjaga gate. Tak semestinya dia turun naik gate, tapi ada lagi fungsi-fungsi ataupun tugas-tugas dia yang lain untuk pastikan bahawa lintasan rata itu berdapat berfungsi sempurna untuk kereta api lalu dan juga jalan raya tersebut boleh lalu.